Saya, Cikgu Habibah. Kita ada 72 siri pembelajaran untuk dipelajari. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, mari kita belajar sekarang. Kali ini, kita akan belajar subjek sains. Jom kita belajar. Hai adik-adik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi, Cikgu Anis. Hari ini kita akan belajar mengenai tenaga. Adik-adik tahu tak maksud tenaga tu apa? Tenaga ialah kebolehan untuk membuat kerja. Di bawah tajuk tenaga ini, kita akan belajar mengenai sumber tenaga, bentuk-bentuk tenaga, tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Mari kita lihat sumber-sumber tenaga. Sumber-sumber tenaga yang ada adalah 9, iaitu matahari, biojisim, nuklear, bateri, angin, air, bahan api fosil, ombak dan juga makanan. Seterusnya, mari kita lihat bentuk-bentuk tenaga. Bentuk-bentuk tenaga ini adalah di mana tenaga-tenaga memainkan fungsi mereka masing-masing. Mari kita lihat contoh-contoh bentuk tenaga yang pertama. Tenaga suria. Tenaga suria adalah tenaga yang dibebaskan oleh matahari. Manakala tenaga haba pula adalah tenaga yang dibebaskan oleh objek yang panas. Dan tenaga cahaya pula adalah tenaga yang dihasilkan dari tenaga elektrik, tenaga suria dan tenaga kimia. Tenaga lain pula ialah tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang disimpan di dalam biojisim, makanan dan api fosil. Seterusnya pula ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear berasal daripada bahan nuklear sebagai contoh uranium dan kobalt. Adik-adik tahu tak tenaga nuklear ni biasanya digunakan pada waktu bila? Tenaga nuklear kebiasaannya digunakan untuk menjana elektrik. Seterusnya pula ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang diaruskan oleh alat elektrik yang mengalir. Antara bentuk tenaga yang lain ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu apa? Adik-adik tahu tak? Tenaga kinetik ialah tenaga yang ada pada objek yang sedang bergerak. Sebagai contoh, kereta yang sedang bergerak. Selain itu, kita ada tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan adalah tenaga yang bergantung kepada keadaan dan kedudukannya. Sebagai contoh, bola yang jatuh ataupun air terjun. Contoh tenaga lain adalah tenaga bunyi. Tenaga bunyi adalah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Kebiasaannya, tenaga bunyi digunakan untuk berkomunikasi. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apa itu tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui ialah tenaga yang boleh diganti, yang sentiasa boleh dijana semula. Sebagai contoh, matahari, biojisim, angin, air dan ombak. Seterusnya, mari kita lihat pula tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Apa itu tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Tenaga yang tidak diperbaharui ialah tenaga yang tidak boleh dijana semula, iaitu dia akan habis apabila kerap digunakan. Sebagai contoh, arang batu, gas asli, petroleum, bahan nuklear dan juga bateri. Seterusnya, mari kita lihat perubahan bentuk tenaga. Seperti yang adik-adik tahu, tenaga boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Sebagai contoh yang terpapar adalah kipas angin, panel suria rumah dan juga lilin. Mari kita lihat aplikasi setiap contoh yang dipaparkan. Contoh yang pertama adalah lilin rumah. Lilin rumah kebiasaannya digunakan apabila ketiadaan elektrik. Kalau adik-adik nak tahu, dalam lilin sebenarnya terdapat parafin. Jadi, tenaga kimia akan menukarkan kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Seterusnya, mari kita lihat kepada panel suria rumah. Panel suria rumah akan menukarkan tenaga suria kepada tenaga elektrik. Contoh yang terakhir adalah televisyen. Televisyen ialah menggunakan tenaga elektrik di mana akan ditukarkan kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi.
Kesimpulannya, terdapat pelbagai sumber tenaga dan juga bentuk-bentuk tenaga. Murid-murid hendaklah bijak dan berhemah dalam mengendalikan penggunaan tenaga bagi mengelakkan pembaziran. Sekian saja dari saya, Cikgu Anis. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye!